Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi ya perbincangan kita berkenaan dengan 21 sifat pemimpin ya yang diperlukan untuk abad 21 dan juga seterusnya lah sampai dunia kiamat lah. Sebab ini berdasarkan Quran ya, Quran dan hadis. Jadi dia akan sesuai sepanjang zaman ya. Jadi yang ketujuh ni, dia 21 semuanya kan, tetapi yang ketujuh ni adalah inovatif dan sentiasa mempelajari yang baru. Ini amat pentinglah sebab dunia sentiasa berubah kan, cepat sangat berubah, apalagi sekarang ni cepat berubah dan sentiasa berubah dan sangat cepat berubah kan. Kita lihat banyak kerajaan yang dulunya hebat, pasal dia tak berubah, dia tiba-tiba jadi makin apalah, macam nak bankrupt lah. Sama juga syarikat gergasi lah, dulunya hebat, gergasi besar, tiba-tiba runtuh kan. Bukan ada penyelewengan, tiada penyelewengan, tiada penipuan, dia runtuh sendiri kan. Jadi di zaman Rasulullah SAW banyak inovasi yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW lah kan. Dan Rasulullah mengambil inovasi itu daripada sahabat-sahabat jugalah kan. Bukan dia seorang yang inovatif kan. Ramai yang sahabat-sahabat berinovasi dan dia cuba hidupkan suasana inovasi itu supaya kerajaan Islam cepat berkembang lah kan. Contohnya pada tahun 5 Hijrah kan, tentera bersekutu nak datang menyerang lah kan, orang-orang Mekah dan semua orang Arab dari penjuru Arab, mereka bersekutu untuk menyerang Madinah. Jadi bila Rasulullah dapat tahu kan, ini dahsyat ni, belum pernah lagi orang Arab mengumpulkan tentera seram 10,000 orang, tak pernah lagi. Ini first time, kali pertama. Jadi Rasulullah pun apalagi berbincanglah dengan sahabat-sahabat kan. Dan Salman Al-Farisi mencadangkan supaya bertahan saja, tak payah pergi keluar berperang, bertahan dengan menggali parit kan. Jadi orang Arab tak pernah melakukan ini dan tak pernah berhadapan dengan parit untuk ketika berperang lah. Tapi Rasulullah menerima cadangan ini kan. Jadi tanpa membuang masa, Rasulullah pun mengerahkan semua sahabat untuk menggali parit. Dalam tempoh 6 hari sahaja 6 hari sahaja mereka berjaya mengorek parit yang panjangnya lebih kurang 5.5 km, 5,5 km dan lebarnya 20 meter. Dalamnya lebih dalam daripada 2 meter lah kan, supaya orang tak boleh lompat gitu je lah kan. Kalau jatuh susah nak panjat balik kan. Macam itulah kan. Sekarang ni kalau nak pakai excavator pun not easy lah, sebab tanah di Madinah tu bukan macam tanah kita kan. Tanah kita ni lembut, korek je memang terus terkorek kan. Jadi siapa yang biasa pergi Madinah tu tahulah macam mana keras tanahnya kan. Jadi dengan hanya gunakan tangan dalam tempoh 6 hari tu dapat dikorek semualah kan. Apabila tentera bersekutu sampai, mereka terkejut dan tak sangkalah mereka akan berhadapan dengan parit besar kan. Jadi strategi perang yang telah mereka susun untuk serang kan, berhadapan, tiba-tiba tak menjadi kan. Dan mereka tidak bersedia untuk mengepung dalam masa yang lama lah kan. Jadi apa yang mereka buat, hanya mengepung sajalah kan. Dan jadi dipendekkan cerita, walaupun di sana ada pengkhianatan orang Yahudi yang berada di Madinah, tapi akhirnya dengan bantuan Allah, angin taupan datang, dan juga strategi perang Rasulullah yang memporak-porandakan hubungan di antara tentera bersekutu itu, akhirnya mereka berundurlah kan, tak tahan kan, dengan bekalan yang tak cukup, dengan sejuknya, dengan angin yang kuatnya kan. Lepas tu mereka dah mula saling tidak mempercayai satu sama lain, mereka pun undur kan. Dan pada tahun 6 Hijrah, satu lagi inovasi yang besar lah kan, yang dicatatkan dalam hadis Rasulullah. Pada tahun 6 Hijrah ni, serombongan 10 orang daripada orang-orang Kristian ni, padri-padri Kristian ni, datang daripada North lah, daripada utara, daripada Syam lah kan. Dia masuk Islam lah kan, dia baru masuk Islam. Kemudian tapi dia nak sembahyang di Masjid Nabi tu pada waktu malam, gelap gulita lah. Tapi dia orang ni biasalah, dah Syam dah moden kan pada waktu itu, mereka pun buatlah buat lampu kan, buat lampu dengan gunakan minyak zaitun kan. Jadi teranglah kan.
dia pintal benang, dia pintal tali-tali dan juga minyak zaitun, apa ni kan. Jadi ketika matahari mula terbenam, tengok masjid terang. Jadi bila melihat masjid begitu terang, Rasulullah tanya, siapa melakukan ini? Kan orang maklumkan Tamim lah, Tamim. Kan, Tamim. Kemudian bersabda, Tamim ni Badri tadilah yang masuk Islam tadi kan. Orang Kristian masuk Islam tadi. Kemudian Rasulullah kata kat dia, engkau telah menerangi Islam. Semoga Allah menerangimu di dunia dan juga di akhirat. Kan, jadi Tamim Ahdari yang juga pandai bercerita lah kan. Jadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah telah menuliskan banyak cerita-cerita yang mudah difahami. Dia ni banyak telah menuliskan cerita-cerita yang mudah difahami berkenaan dengan Islam ya, untuk tujuan dakwah kan. Jadi Tamim ni memang very inovatif lah kan. Dalam masjid diterangkannya, dia ni asalnya Kristian dan dia pandai, ini storytelling lah ya, storytelling ya. Dia pandai storytelling, dia membuat cerita-cerita yang simple, yang mudah dipahami, dan ramai orang masuk Islam dengan storytelling yang dia dah buat ya. Jadi satu skill storytelling ni pun penting juga ya. Ada kaedah-kaedah dia tu, ada banyak. Kita boleh cerita panjang. Ada kaedah uslub dia dalam storytelling yang telah ditunjukkan dalam Quran, dan itu sekarang menjadi asas kepada semua cerita-cerita. Kalau tengok box office ya, cerita box office, filem-filem box office yang ada kat Netflix tu, kan ada Netflix ataupun kat panggung wayang mana-mana, biasanya mengikut uslub kaedah yang ada ditunjukkan dalam Quran ya. Itu cerita lain, kita boleh bincang. Kita boleh bincang masa lain. Kan. Kemudian pentadbiran negara kan, pentadbiran negara kan. Jadi Rasulullah kan tak pernah memerintah negara yang besar. Kan, dan tak pernah ada pengalaman lah kan. Mekah tu negara kecil, jadi mereka hidup di Mekah satu city state lah, kata city state lah, kerajaan bandar. Dan di Madinah pun city state jugalah. Tiba-tiba Allah mengurniakan mereka sebuah kerajaan yang besar kan. Jadi semasa zaman Rasulullah lagi, Rasulullah telah dah dapat kalau tengok Arab Saudi sekarang kan, dan Yaman, itulah dia kawasan pemerintahan masa zaman Rasulullah SAW kan. Jadi perlu banyak inovasi segi pengurusan ya, dari segi pengurusan kewangan, undang-undang tanah kan, banyak macam-macam lah kan. Jadi Rasulullah bersabda kepada semualah pegawai-pegawai ni kan, berilah kemudahan dan jangan mempersusahkan. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Kan, itulah dia asas inovasi yang Rasulullah buatlah kan. Jadi semua undang-undang, peraturan-peraturan itu dibuat untuk memudahkan dan menyenangkan kan. Muaz bin Jabal ya, ini seorang yang sangat kreatif lah, seorang pemuda asal Yathrib, asal Madinah. Jadi dia telah memeluk Islam ketika berusia 18 tahun. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, waktu dia masuk Islam lah kan, sebelum hijrah lagi dia masuk Islam. Dia sangat cerdik sehingga Rasulullah menyifatkannya sebagai penghulu segala ulama. Kan ulama tu orang berilmu lah kan. Dia adalah penghulu segala ulama di akhirat. Just imagine kalau sekarang ni ulama-ulama dikumpul-kumpulkan, segala profesor ulung lah, profesor macam-macam lah, profesor distinguished lah kan. Distinguished profesor dikumpulkan, ulama-ulama terkenal. Di akhirat nanti dialah penghulunya. Kan, punya hebat dia ni kan. Jadi pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW telah mengutusnya sebagai wakilnya di Yaman lah, macam governor lah kat sana kan. Masa sama jadi guru jugalah, masa sama jadi guru juga. Jadi ia bermakna menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, pemukul zakat, sebagai hakim, tok guru untuk mengajarkan Islam ya, dalam sebuah wilayah yang besar. Macam sekarang Yaman lah, Yaman Utara, Yaman Selatan sekarang kan. Jadi ketika berangkat menuju Yaman, Rasulullah mengiringinya sambil bertanya, bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan penetapan hukum? Muaz menjawab, aku memutuskan berdasarkan kitabullah. Nabi bertanya lagi, kalau engkau tak temukan dalam kitabullah, macam mana? Kan Muaz kata, aku memutuskan dengan sunnah Rasulullah kan. Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Muaz menjawab, aku akan beristihad sedaya upayaku. Kan ini kuncinya lah, sentiasa beristihad untuk membuat inovasi yang baru kan, untuk menguruskan urusan umat ni dengan inovatif ya. Jadi Muaz ni amat inovatif ya dalam pengurusan negeri Yaman, dan dia telah membuat sistem pemerintahan yang kemas, kutipan zakat yang baik dan dakwah yang mantap,
dalam masa yang tidak lama boleh dikatakan seluruh negeri Yaman telah menjadi Islam ya. Yaman masa tu advance ya, masa tu very advance, masa Islam bersama Rasulullah dia very advance. Dia sudah ada empangan ya, empangan Yathrib, Ma'arif yang besar waktu tu dah roboh, kemudian dibangunkan semua kan. Dan tu ada pelabuhan di Sana'a yang besar, dah ada hubungan ke sampai ke kawasan kita ni ya, ke kawasan Asia Tenggara ni sebelum Islam lagi ya. Tapi Syekh Muaz bin Jabal ni datang boleh merentah kawasan yang macam tu dengan inovasi inilah kan. Kemudian sentiasa belajarlah. Jadi dunia ni sentiasa berubah ya. Jadi belajar ni amat perlu. Jangan rasa kita jadi pemimpin kita dah serba pandai. Jadi kena sentiasa belajar. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan ya, Nabi Musa dia ingat dia paling pandai kan. Tapi Allah sebutkan di sana ada lagi yang lebih pandai, Nabi Khidir kan. Dan dia terus pergi belajar dengan Nabi Khidir lah kan. Belajarlah dengan Nabi Khidir kan. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan ya. Jadi biasa kita baca hari Jumaat kan surah Al-Kahfi ini, kalau boleh bacalah maknanya untuk mendapat pengajaran kan. Jadi nabi-nabi ni semuanya inovatif ya. Nabi-nabi dia sangat inovatif ya. Nabi Nuh misalnya kan. Nabi Nuh ni berdakwah dalam masa yang panjang kan. Masa tu tak pernah ada orang buat kapal kan. Tak ada boleh buat kapal kan. Tapi dia sabar kan, walaupun ditentang oleh orang-orang dia kan, dia sangat sabar dan dia telah mendapat wahyu akan banjir besar akan melanda. Dan dia telah buat kapal besar kan. Inilah kapal yang pertama yang besar dibuat oleh manusia kan. Nabi Daud pula kan, Nabi Daud ya. Abu Daud ni dia pun sangat inovatif dalam melentur besi kan. Macam-macam lah dia buat kan daripada besi kan. Jadi inilah dia kan sebagai raja kena ada lah kehebatan seperti inilah inovasi-inovasi yang macam ini ya. Jadi Nabi Daud ni memang hebatlah kan. Dia punya teknologi besi tu memang luar biasa hebatnya kan. Siapa yang pergi ke Sungai Petani tu boleh tengok sana dah ada satu relau besi yang berumur lebih 2000 tahun lah. Lebih 2500 tahun kan. Saya tu ada orang spekulate mungkin Nabi Daud pernah sampai kat situlah sebab dia ada relau besi yang boleh kata desainnya macam moden sikit lah kan. Tapi itu spekulasi je lah kan. Tapi pergilah tengoklah kan, tengok macam mana kan. Pergi tengok macam mana di Sungai Petani itu ada relau besi yang berusia 2500 tahun lebih, 2600 tahun in fact, yang advance ya pada waktu itu kan, sampai sekarang pun kan. Dan juga pada hari ini pemimpin kena tengoklah ya, kita sekarang dalam dunia yang penuh dengan inovasi disruptif ya. Kalau inovasi biasa je tak apa, dia disruptif. Inovasi yang disrupt, yang mengacau kan. Misalnya macam handphone kan. Tiba-tiba Apple buat handphone yang tak ada keypad kan, hanya touch screen saja kan. Jadi masa tu banyaklah company macam BlackBerry habislah, bankrupt habis kan. Sebab sebab disruption gangguan daripada inovasi yang baru. Begitu juga banking system kan. Bank satu bank yang besar kan, satu orang ni namanya Giannini ya, telah buka Bank of Italy di Amerika Serikat dan ketika bank-bank memberi pinjaman kepada peminjam wang dari syarikat-syarikat besar dan orang-orang kaya, dia memberi tumpuan kepada orang biasa saja kan, dan syarikat-syarikat kecil pun bagi pinjaman. Jumlah pelanggannya meningkat dengan cepat dan setelah menukar namanya kepada Bank of America kan, dia bertambah lagi dia punya ni kan. Pada tahun 1945 dia telah mendahului Chase National Bank sebagai bank terbesar di dunia kan. Pada tahun 70 dia telah mempunyai lebih 1000 cawangan dan beroperasi di lebih 100 negara. Dia menjadi pilihan utama kerana cawangan yang banyak dan pengurusan yang berkualiti kan. Pada tahun 1980 dia dilihat salah satu syarikat paling besar di dunia. Tetapi pada tahun 88 dia telah mengalami kerugian yang paling besar dalam sejarah Amerika. Akhirnya pada tahun 98 bank yang besar itu telah diambil alih lah kan. Jadi itu dia, pada mula-mula dulu dia hebat kan, dia tiba-tiba naik kan. Dia sangat inovatif
Tapi kemudian dia itulah dia rasa dia hebat sangat, jadi akhirnya bankrupt ya. Jadi begitu juga lah dalam dunia Islam pun tengok ya. Ketika zaman revolusi perusahaan dulu di Eropah, Khalifah Utsmaniyah dan pemimpin Islam pada ketika itu tidak peka dengan inovasi yang sedang berlaku, dan tidak peka yang sedang berlaku, dan akhirnya kita lihat Khalifah Islamiyah runtuh dan banyak negara-negara Islam yang ditawan, yang dijajah, sehingga 400 tahun lebih kan dijajah. Termasuk negara kita dijajah 100 tahun lebih kan. Indonesia dijajah ada kalau macam setengah bahagian, macam di Jawa tu sampai 350 tahun dijajah ya. Sebab itu ya, pemimpin perlu sangat-sangat inovatif dan sentiasa belajar supaya jangan macam itulah tiba-tiba hancur kan, ditelan oleh orang ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.